Salah satu di antara tanda-tanda besar kiamat ialah keluarnya binatang dari perut bumi, iaitu dabbah. Apakah fizikal binatang itu besar atau kecil? Apakah ia dilahirkan dari perut bumi atau lahir dari binatang tertentu? Dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, kami keluarkan binatang sejenis melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Dabbah al-ard. Setelah dabbah itu keluar, dia akan berbicara dengan manusia. Selain itu, ia akan memberi tanda kepada orang kafir dan juga kepada orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang-orang kafir, dabbah akan memberi tanda pada hidungnya sebagai tanda kekufurannya. Dalam hadis yang mulia yang diterima daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda yang mula-mula muncul adalah matahari terbit dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Yang mana sahaja pun yang terlebih dahulu muncul di antara keduanya, yang satu lagi akan segera menyusul. Al-Qurtubi berkata, binatang itu akan berbicara dengan manusia dengan kata-kata yang jelas difahami oleh semua manusia. Suaranya kuat sehingga dapat didengar oleh semua manusia yang ada di dunia ini ketika itu, sama ada yang dekat ataupun yang jauh daripadanya. Binatang itu berkata, dahulu orang tidak percaya dengan kedatangan kami. Apa yang dikatakan oleh binatang itu nanti? Al-Suddi berkata, binatang itu nanti akan berbicara dengan seluruh manusia, menerangkan bahawa agama-agama lain selain agama Islam tidak benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lokasi keluarnya dabbah. Para ulama berlainan pendapat mengenai tempat keluarnya dabbah. Namun dari banyak pendapat yang muncul, di antaranya ada yang paling kuat, yakni pendapat yang mengatakan bahawa dabbah akan keluar dari Mekah, tempatnya dari masjid yang paling mulia. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Asid dalam Majma' Sawawit yang berbunyi, dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Ciri-ciri dan sifat dabbah. Pelbagai cerita mengenai binatang yang keluar dari bumi itu. Ada yang mengatakan binatang itu panjangnya 60 hasta. Orang yang mencarinya tidak akan menjumpainya, manakala orang yang lari daripadanya tidak akan dapat lari daripadanya. Ibnu Jurayj berkata, binatang itu kepalanya seperti kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warnanya seperti warna harimau, rusuknya seperti rusuk kucing, ekornya seperti ekor kibas, tingginya seperti unta. Namun cerita-cerita ini tidak mudah diterima akal, apatah lagi ia memang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Menurut Imam Al-Razi, tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebut tentang mereka, iaitu dabbah. Kalau ada disebutkan di dalam Al-Quran atau jelas keterangannya dari Rasulullah, maka ia boleh diterima pakai. Jika sebaliknya, sumber itu tidak boleh diterima. Justru, orang-orang yang beriman hanya perlu meyakini bahawa binatang itu sememangnya diutuskan ke dunia untuk menunjukkan bukti kepada orang-orang kafir berkenaan kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasulnya itu adalah benar. Orang mukmin harus meyakini janji Allah itu kerana kedatangannya itu juga menandakan bahawa pintu taubat sudah pasti tertutup.